Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kita masih berada dalam bab 2 iaitu pengurusan projek, dan pada hari ini cikgu akan sambung subtopik 2.1 pengurusan projek reka bentuk. Okey, seperti biasa di akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu boleh merangka perancangan projek dengan betul. Yang kedua, kamu boleh menganalisis perancangan projek dan jadual kerja dengan betul. Okey, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut topik kita pada hari ini, cikgu nak kamu kenal pasti terlebih dahulu siapakah pasukan projek. Okey, pasukan projek ini adalah sekumpulan ahli yang terlibat dalam kerja pembangunan projek. Okey, ahli kumpulan ini boleh terdiri daripada orang di dalam organisasi atau di luar organisasi, dan mereka ini mempunyai kepakaran, pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan projek yang hendak dijalankan. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh organisasi pasukan projek di sekolah. Okey, apabila kamu di sekolah nanti nak laksanakan projek di sekolah, kamu perlu mempunyai carta organisasi dan mestilah terdiri daripada pengurus projek, setiausaha, bendahari, pereka bentuk dan pembangunan mock-up. Okey, ini pula adalah carta organisasi ataupun pasukan pengurusan projek, di mana yang mengetuainya adalah pengurus eksekutif, terdiri daripada pengurus projek, pengeluaran, kejuruteraan, perakaunan, penyelidikan dan pembangunan, dan di bawahnya terdiri daripada pasukan kerja, pembelian, pemasaran, pentadbiran, perkhidmatan. Terusnya kita akan masuk bagaimana hendak merangka perancangan projek. Terlebih dahulu kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan perancangan projek. Perancangan projek adalah peringkat pengurusan projek yang paling utama dan menjadi penentu objektif sesuatu projek. Dan tujuan kita merancang projek adalah untuk kita pastikan objektif kita tu tercapai. Yang kedua adalah untuk kita elak berlakunya pembaziran sumber. Dan yang terakhir, untuk kita cegah gangguan yang boleh menjejaskan projek yang hendak kita laksanakan. Seterusnya, mari kita lihat tugas pengurus projek, di mana tugas utama pengurus projek ataupun eksekutif ini bersama-sama ahlinya ialah dengan melakukan perancangan, di mana perancangan tersebut terdiri daripada penentuan utama, penentuan sub utama, pengelola aktiviti dan matris organisasi atau pasukan. Mari kita lihat terlebih dahulu perancangan penentuan utama. Perancangan penentuan utama ini di mana organisasi akan menetapkan tujuan, projek dan objektif yang hendak dicapai. Seterusnya, pelanggan projek dikenal pasti terlebih dahulu, dan tempoh untuk menyiapkan projek, kos yang terlibat serta kuantiti dan kualiti yang dikehendaki juga harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian penentuan sub utama pula. Pada peringkat ini, perancangan lebih terperinci dilakukan, di mana antara beberapa perkara dibincangkan seperti sumber keuangan, keperluan tenaga atau pakar, penyediaan dokumen perjanjian, syarat keselamatan dan risiko. Dan bagi peringkat ini, perancangan tentang pengeluaran dan pemasaran produk juga berada di bawah perancangan penentuan sub utama. Kita lihat seterusnya bagi perancangan pengelola aktiviti, di mana pada peringkat ini penyediaan brief reka bentuk dilakukan, penyediaan bahan dan konsep reka bentuk juga perlu dilaksanakan, serta aliran wang juga perlu dilaksanakan pada peringkat ini. Seterusnya, matris organisasi atau pasukan. Pada peringkat ini, pasukan akan dibentuk terlebih dahulu untuk menjalankan
sesuatu tugas khas di mana ahlinya terdiri daripada pelbagai latar belakang dan jabatan seperti kejuruteraan, pemasaran, pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu projek. Okey, tadi kita telah lihat langkah yang pertama iaitu perancangan projek. Seterusnya kita akan lihat langkah yang kedua pula iaitu penjadualan, di mana kita melakukan penjadualan masa untuk kita tunjukkan anggaran jangka masa yang ditetapkan bagi menyiapkan projek. Dan tujuan kita melakukan penjadualan adalah untuk kita elakkan berlakunya kerugian masa dan kos. Seterusnya, kita juga dapat mengelakkan berlakunya pembaziran atau pemborosan. Melalui penjadualan masa juga, kita dapat mengawal sumber tenaga pekerja. Seterusnya, kita juga dapat mengurus bahan mentah secara sistematik sekiranya kita melakukan penjadualan masa dalam pengurusan sesuatu projek. Okey, penjadualan masa juga boleh dibuat dengan menggunakan blok hubungan aktiviti, di mana blok hubungan aktiviti ini terdiri daripada dua, iaitu blok hubungan aktiviti melalui rangkaian, seterusnya categan ataupun catabar. Kita lihat terlebih dahulu, sekiranya penjadualan dibuat dengan menggunakan blok hubungan aktiviti melalui rangkaian, kita dapat mengetahui perjalanan aktiviti dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Okey, sekiranya penjadualan dilakukan dengan menggunakan categan atau catabar, secara tidak langsung setiap aktiviti projek dapat ditunjukkan bersama-sama tempoh masa perjalanannya. Okey, selain itu, sekiranya penjadualan ini dilakukan dengan menggunakan categan ataupun catabar, pengurus projek dapat mengenal pasti perkembangan dan kedudukan projek. Okey, mari kita lihat penjadualan dibuat dengan menggunakan blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Hajah di sebelah ini menunjukkan blok hubungan aktiviti melalui rangkaian, di mana minggu 1 berlakunya perbincangan konsep, minggu 2 lakaran idea dilakukan, minggu 3 kita membuat model. Okey, milestone ini bermaksud penanda atau perkara yang bakal berlaku mengikut urutan. Contohnya, aktiviti yang bakal dilalui dalam tempoh masa tertentu. Dalam erti kata lain, milestone ini menunjukkan proses tersebut belum berakhir. Okey. Seterusnya, kita lihat pula penjadualan dibuat dengan menggunakan categan atau catabar. Okey, ini adalah contoh categan bagi satu projek pembinaan makul. Okey, langkah yang ketiga iaitu pengawalan, yang merupakan langkah yang terakhir dalam pengurusan projek, di mana pengawalan ini dilakukan sepanjang proses menyiapkan sesuatu projek. Pengawalan ini merangkumi pengawalan sumber, kos, kualiti, belanjawan, terutamanya ketidakpatuhan terhadap penjadualan, kos, piawaian kualiti dan belanjawan. Okey, tujuan kita melakukan pengawalan dalam pengurusan projek adalah untuk kita pastikan semua aktiviti yang telah dikenal pasti dilakukan secara optimum. Yang kedua, untuk kita pastikan semua aktiviti dapat disiapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Seterusnya, pengawalan ini dilakukan untuk kita pastikan sumber-sumber yang diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah pengawalan dilaku untuk kita pastikan sekiranya terdapat perubahan dalam penjadualan, kita dapat melakukan sebarang perubahan atau pembaharuan terhadap projek yang sedang dilaksanakan.
Okey, seterusnya kita akan masuk subtopik 2.1.5 iaitu analisis perancangan projek dan jadual kerja. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan menganalisis perancangan projek? Bermaksud mengenal pasti segala aktiviti yang terlibat dalam pembangunan projek. Okey. Perkara utama yang perlu kita titik beratkan ataupun yang perlu kita beri perhatian dalam menganalisis perancangan projek adalah menyediakan jadual kerja. Seterusnya kita akan lihat garis panduan penjadualan projek. Yang pertama, tentukan aktiviti jadual. Skop kerja yang terlibat ditentukan mengikut struktur pecahan kerja. Okey, sekiranya kamu di sekolah nanti, kamu akan diberi tugasan kerja seperti pengurus, tadbir urus, pereka bentuk dan pembangun mockup ataupun model. Sebagai contoh, jika kamu diberi tugasan sebagai pembangun model rumah api, aktiviti jadual kamu nanti tu mestilah termasuk mendapatkan lakaran bersaiz, mengukur, menanda, memotong dan mencantum. Seterusnya, panduan yang kedua adalah susunan aktiviti. Selepas kamu tentukan aktiviti jadual, kamu perlu susun aktiviti tersebut supaya aktiviti tersebut tidak mengganggu perjalanan projek kamu nanti. Contohnya, kamu perlu membuat lakaran terlebih dahulu sebelum kamu sediakan bahan untuk membuat produk. Dalam penjadualan projek ini, terdapat juga aktiviti yang dilakukan secara serentak seperti penentuan skop kerja dan pembahagian kerja kepada ahli. Panduan yang ketiga pula adalah anggaran sumber diperlukan untuk sesuatu aktiviti. Okey, langkah ini melibatkan anggaran sumber yang diperlukan untuk menyempurnakan setiap aktiviti yang telah dirancang. Dan langkah ini merangkumi keperluan sumber manusia, bahan dan peralatan. Sumber manusia ini adalah individu ataupun kumpulan yang menjalankan sesuatu tugas. Yang keempat adalah anggaran tempoh masa untuk sesuatu aktiviti. Dalam pengurusan projek, kamu perlu tetapkan tempoh masa supaya kamu dapat menyiapkan sesuatu projek itu dalam tempoh masa yang ditetapkan. Oleh itu, anggaran tempoh masa untuk sesuatu aktiviti sangat penting dan ianya bergantung pada mudah ataupun kompleks sesuatu tugas itu untuk diselesaikan. Okey. Sekiranya tugasan tersebut mudah, maka masa yang diambil tidak lama. Manakala sekiranya tugasan tersebut adalah kompleks ataupun susah, maka anggaran masa ataupun tempoh masa yang diambil adalah terlalu lama. Sebagai contoh, kamu perlu mendapatkan pandangan guru mata pelajaran bagi menentukan tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan yang diberi. Yang kelima adalah pembangunan jadual. Okey, aktiviti atau proses kerja yang akan dilakukan untuk menghasilkan produk disenaraikan di dalam jadual kerja. Okey, jadual kerja akan disertakan bersama tempoh masa dalam bentuk mingguan ataupun bulanan. Okey, aktiviti ataupun proses kerja disusun mengikut keutamaan. Jadual kerja ini akan digunakan sebagai asas untuk memantau dan mengawal pelaksanaan sesuatu aktiviti supaya mengikut urutan dan memastikan projek tersebut dapat disiapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah anggaran kos dan penyediaan bajet. Okey, langkah ini melibatkan pengiraan kos modal yang diperlukan untuk melaksanakan projek yang telah dirancang. Okey, kos modal biasanya merangkumi kos bahan, alatan, upah dan kos overhead. Okey, selepas kamu dah dapatkan jumlah kos modal, kamu perlu sediakan bajet mengikut bilangan produk yang kamu nak hasilkan tu. Okey, bajet tersebut boleh disediakan lebih awal untuk sesuatu projek bagi menghadkan lebihan
kos modal dan secara tidak langsung kita dapat mengelakkan berlakunya pembaziran. Okey, sekian, terima kasih. Setakat ini sahaja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya kamu tidak faham ataupun kurang jelas mengenai topik kita pada hari ini, kamu boleh tanya cikgu.